muka surat 218 ya. Pelajaran yang ke-37 ya. Cerita di dalam hadis daripada Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ni siapa? Ada mengatakan, kalau kita ahli sunnah jemaah mengatakan dia bukan nabi, wali Allah, tapi namanya termaktub dalam Al-Quran. Ada juga ulama kita mengatakan bahawasanya beliau adalah nabi. Macam Nabi Khidir, kita panggil Nabi Khidir kan. Setengah ulama kita ahli sunnah mengatakan bahawasanya beliau wali, bukan nabi. Tapi yang masyhur ni kita sebut dia Nabi Khidir ya. Yang Luqman Al-Hakim ni juga setahu kita wali, tapi ada juga yang mengatakan bahawasanya dia tu adalah nabi ya. Namanya termaktub dalam Al-Quran tu saja cukup dah besar. Seperti Al-Qarnain, Iskandar Al-Qarnain. Al-Qarnain pada kita dia cuma wali, pada wali ya. Dan semua yang nama-namanya tercatat dalam Al-Quran sebagai orang yang baik-baik semua itu, Allah akan piadakan zuriatnya sampai akhir zaman sebagai orang yang beriman ya. Seperti Al-Qarnain ya. Al-Qarnain orang-orang Melayu kita ya, Melayu ya, klaim bahawasanya raja-raja Melayu ni anak cucu Al-Qarnain. Anak cucu Al-Qarnain daripada Bukit Guntang Palembang sana asalnya. Asal Melayu dari lain, daripada ke tempat lain, daripada Himalaya turun sampai ke Champa, turun. Dan kemudian dia settle-nya dekat Palembang di Nusantara kita sini ya, Nusantara kita sini. Pada zaman itu didatangi oleh Al-Qarnain menurut riwayat-riwayat sejarah silam ya. Didatangi Al-Qarnain. Apabila mereka baca dia dengar cerita Al-Qarnain, mereka masuk Islam, kemudian bertukar zaman jadi bertukar Buddhis, bertukar agama Hindu, apa semua begitu ni. Apabila datang Islam bawa agama, mereka tengok cerita Islam, ini cerita tok moyang kami ni, ada dalam kitab kamu. Maka sebab itu mungkin mereka mudah terima ya. Saya bincangkan perkara ini dengan guru kami Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus di Kota Tarim Hadramaut. Saya bilang, Habib, kita nak tanya pendapat dia sajalah. Orang-orang Melayu bilang kita ni turunan Al-Qarnain tau, raja-raja kita lah. Tak mustahil. Kerana apa? Kita nak tengok sebab orang-orang alim ni bukan cakap sembarangan tau. Dia cakap berdasarkan ilmunya yang mendalam dan berdasarkan firasat dia ya. Firasat dia, dan paling tidak timbangan dia tu lebih baik daripada kita. Dia bilang ia tak mustahil. Kerana apa? Al-Qarnain memang takbirannya barat ke timur, dan negeri kau memang barat ke timur, dan kaum kau memang sudah ada sejak zaman dahulu, dan Al-Qarnain tu masuk dalam Al-Quran. Kalau masuk dalam Al-Quran, pasti sebahagian daripada zuriatnya Allah Ta'ala peliharakan. Maka boleh jadi kamulah yang daripada zuriatnya itu, Al-Qarnain. Al-Qarnain, daripada zuriat Al-Qarnain. Kerana apa? Tuhan kalau dah nama dalam Al-Quran bermakna dimuliakan, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan sudah tentulah doanya itu minta kepada anak-anaknya. Tak dengar Al-Qarnain selalu Luqman Al-Hakim selalu sebut wahai anakku disebut dia. Ya bunayya sebut. Nabi Ibrahim juga begitu ya. Al-Qarnain pun begitu. Jadi nanti anak cucunya ada yang Islam sampai akhir zaman. Nabi Ibrahim walaupun anak cucunya ada yang jadi Bani Israel, tapi ada juga daripada zuriat Rasulullah sampai akhir zaman juga ya. Baik. Jadi Luqman Al-Hakim. Cerita di dalam hadis daripada Luqman Al-Hakim, ia hamba Nabi Allah Daud bangsanya Habasyi. Telah memberi oleh Allah Ta'ala kepadanya akan ilmu hikmah yang tiada memberi dia akan nabi-nabi. Baik, jadi apa hadis daripada Luqman Al-Hakim, ia hamba daripada Nabi Allah Daud bangsanya Habasyi. Ada yang mengatakan begitu ya. Ini berbagai riwayat ya. Ataupun ini bahawasanya ada salah seorang daripada Luqman menceritakan bahawasanya hamba kepada Nabi Allah Daud alaihi salam ya, bangsanya Habasyi. Hikmah tu apa ya? Ilmu tu apa? Hikmah tu apa? Ilmu pengetahuanlah. Hikmah kebijaksanaan. Memilih dalam satu situasi, nak pilih yang terpaling baik. Nakkan hasil yang terpaling baik walaupun kena pilih yang tak baik. Walaupun kena pilih yang tak baik. Contohnya,
orang yang ada hikmah. Kita nak cepat beratur, nak ke depan, nak cepat. Baiknya cepatlah. Menurut, kalau ikut ilmu, cepat baik. Tapi kalau ikut hikmah, biar lambat asal selamat. Betul tak? Kalau ikut ilmu, pengetahuan, cepat bagus, sampai boleh rehat. Kalau ikut hikmah, biar lambat. Lambat kan tak baik. Biar lambat tapi selamat. Itu hikmah. Itu hikmah namanya, ya. Itu hikmah bijaksana. Seperti orang kencing dalam masjid, haram, dosa. Tetapi mengganggu dia lebih besar bahaya. Maka Nabi bilang, biarkan dia. Main dia, orang apa? Lepas tu disok air. Disok tu apa? Dituang. Dituangkan air ke dalam itu. Dan itu macam-macam perkara dapat terpelihara. Pelihara daripada gaduh, daripada kecah, daripada apa, dapat belajar mengajarkan hukum sekali. Itu namanya hikmah. Bijaksana. Bijaksana. Antara dua pilihan, pilih yang bukan pilih yang terbaik tau. Pilih yang menghasilkan terbaik. Walaupun terpaksa memilih yang kurang baik. Kadang-kadang ada dua. Ada paling baik. Ada yang kurang baik. Tetapi hasilnya lebih baik. Hasilnya lebih baik. Seperti surah dalam sembahyang lah. Baca panjang, baca pendek baik. Baca panjang lebih besar pahalanya lah. Satu huruf kali berapa? Kalau dalam sembahyang satu huruf kali 100. Baca baik. Pilih yang terkurang baik. Baca Qul Huwallahu Ahad. Untuk menghasilkan hasil yang terlebih baik. Kenapa? Ini waktu maghrib. Waktunya singkat. Dan orang banyak ada nak kerja, nak ada urusan. Walaupun kena memilih yang tidak terbaik, tapi untuk menghasilkan hasil yang terlebih baik, ya. Kata Luqman Al-Hakim, telah aku khidmatkan akan 4,000 Nabi di dalam 4,000 tahun. Aku pilih daripada perkataan mereka itu akan 8 kalimah, dan iaitu apabila ada engkau di dalam sembahyang, maka pelihara olehmu akan hatimu daripada, dan apabila engkau di dalam rumah orang kaya, maka pelihara olehmu akan 2 matamu. Baik, ya. Perkataan-perkataan gini semua kadang-kadang ni riwayat-riwayat dia, kita setakat baca, ya. Dia dah khidmat 4,000 Nabi, itu logik. Dia hidup 4,000 tahun, tak, belum pasti. Wallahu alam, ya. Tapi kalau Nabi Khidir 4,000 tahun, logik. 4,000 tahun logik. Nabi Khidir 4,000 tahun logik. Tapi kalau Luqman Al-Hakim tak tahu. Ini semua kadang-kadang riwayat berzaman-zaman. Kadang-kadang ceritanya tu adalah, cuma kita mengatakan mungkin salah istilah. Macam Habib Ali bin Jaafar, kalau orang sebut, dia tak bilang ini salah cakapnya. Istilah. Setengah tempat menggunakan ratus saja sudah sebagai ribu. Begitu, ya. Ratus sudah disebut sebagai ribu. Setengah tempat baru ribu dia dah sebut sebagai juta. Baru ribu dia sudah sebut juta. Jadi istilah. Dia jangan bilang ini salah ni, ini Israiliyat ni. Kau tak tahu. Ini yang tulis ini mah kitab ulama-ulama kita. Ya, pokoknya dia lebih faham daripada kita. Kalau ada yang begini-gini, kita bilang mungkin salah dari sudut istilah. Bukan 4,000 tahun, 4,000 years yang kita tahu. Tetapi ialah mungkin istilah. Mungkin istilahnya, ya. Dia bilang apa? Kalau engkau dalam sembahyang, maka pelihara olehmu akan hatimu. Betul. Maksudnya pelihara hatimu itu apa? Pelihara hatimu di samping zahirnya ikut apa yang bertepatan yang sepatutnya. Rukunnya, syaratnya, dirinya, tak goyang-goyangnya. Dan jaga hati, kerana Allah Ta'ala pandang hati. Kau sedang hadap Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Ta'ala. Yang cakap tu mulut, tapi yang dicakap tu bagi pihak diri. Yang nama diri tu termasuk dalam hati. Jadi ketika sembahyang, jaga hati, peliharamu akan hatimu. Dan apabila engkau dalam rumah orang kaya, maka pelihara olehmu akan 2 matamu. Kalau dekat rumah orang kaya, jaga matamu. Kerana apa? Kalau engkau tengok salah-salah, kau sudah salah pandang, dia marah. Dia marah. Dan dia tak suka. Ataupun kau tengok rumah orang kaya, kau jaga matamu. Jangan kau pandang keindahan rumah dia, kau jadi terpesona, kau kepingin nak jadi macam dia. Jangan, tundukkan matamu, ya. Dan apabila engkau dalam antara segala manusia, maka engkau pelihara akan lidahmu. Kalau dengan manusia, jaga lidah, jangan cakap sembarangan. Orang bilang cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Terajak perahu boleh ditarik balik, terajak perkataan dah tak berguna lagi.
lidah tidak bertulang. Orang Melayu macam-macam cakap pasal lidah, ya. Dan apabila engkau pada hidangan, maka pelihara olehmu akan perangaimu, dan ingat olehmu akan dua perkara, dan lupakan olehmu akan dua perkara. Kalau dalam hidangan, pelihara perangai kita. Perangai apa? Kadang-kadang perangainya kemprok, tak higienik. Sambil makan sambil jilat jari, sambil makan sambil garuk-garuk. Oh, kan itu perangai yang jelek. Perangai apa lagi? Perangai sombong, padahal lapar. Tak apalah, saya jamah sikit sajalah. Saya kata tu perangai sombong. Yang ada orang tahan makan sikit, dia ada pula perangainya pelaku. Maaf cakap, ya. Makannya nak banyak, orang semua dah habis, dia belum habis. Orang tak suka, ya. Orang tak suka. Dia seorang makan. Pun orang elok juga, ya. Begitu, itu perangai. Kadang-kadang perangai sombongnya keluar. Kadang-kadang perangai gelojonya keluar. Kadang-kadang perangai sombongnya keluar. Tak mau jamah orang punya. Jaga perangaimu, raikan orang, raikan tuan rumah, raikan orang setalam dengan kita, ya. Suruh ingat dua perkara, lupakan dua perkara. Sini ini orang ahli hikmah punya cakap. Orang ahli hikmah punya cakap. Setiap apa dia ada nilainya, ada poinnya. Orang putih bilang apa? Points to ponder. Ada poin-poin untuk kita jadi renungan kita. Orang Melayu bilang mutiara kata. Ingatkan olehmu akan dua perkara dan lupakan olehmu dua perkara. Maka ada pun dua perkara yang kau ingat akan dia, iaitu Tuhanmu dan matimu. Tuhan kena ingat senantiasa. Apabila bilang ingat, bermakna setiap detik. Dan apabila ingat mati pun setiap detik. Ingat mati, ya. Ingat mati, ingat payah di sana, ingat derita, ingat sepi, ingat berpisah, ya. Ingat balasan, ingat soalan, ingat akan penghadapan. Maka ada pun dua perkara yang kau ingat akan dia itu, iaitu Tuhanmu dan matimu. Dan ada pun dua perkara yang kau lupakan dia itu, iaitu kebajikanmu pada hak orang lain dan kejahatan orang lain pada hakmu. Dua perkara kau kena lupakan. Iaitu apa? Lupakan kebajikanmu pada orang lain dan kejahatan orang lain padamu. Dah buat baik dengan orang, dah bantu orang, dah sumbang orang, dah khidmat pada orang, orang tak pedulikan, orang tak terima, orang tak hargai, sudah tak begitu tak hargai. Jadi subhanallah, ini ujian tau bagi kita. Ujian bagi kita. Jadi kalau kita dah khidmat dengan orang, tiba-tiba tak dihargai, kadang-kadang kita marahkan, tak hargai, batal pahala kau. Begitu begini. Allah. Jangan, itulah tulisan kita khidmat sama dia, khidmat dengan dia. Itu dah habis tempoh lah. Dah habis tempoh. Tak perlu nak jengkel, ya. Sudah, jangan ingat khidmat kita dengan istilahnya, jangan bangkit-bangkit atas apa kebaikan yang telah kita buat sama orang lain, ya. Kita dah bersama dengan dia, kita dah bantu dia, lepas tu tidur, lupakan, kita langsung lupakan. Kadang bukan hanya lupakan, kurang ajar pula dengan kita umpamanya. Tak apa, aku belum khidmat dengan dia walau sedikit sekalipun. Apa yang kau buat selama itu adalah perintah Allah kepada hamba Allah. Dah. Lupakan segala jasa kita pada orang, lupakan. Dan lupakan segala jelek orang pada kita. Maknanya jangan pendendam. Orang pernah ganggu kita apa semua, lupakan. Tak ada, itu dia tak sengaja. Tak ada, itu ketika dulu. Sekarang lain cerita. Lupakan, ya. Ada satu orang, ya, orang soleh, orang baik. Orang banyak sebut dia orang baik. Maka ada satu orang undang dia, "Tuan, nanti malam lepas isyak, monggo ya, petang rumah, jemput jamuan makan." InsyaAllah saya datang. Datang ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tuan rumahnya bilang. Kan dia jemput. Susah orang datang teman-teman malam. Dia disuruh datang rumah, jamuan, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tuan undang saya? Tak ada. Aku salah dengar agaknya, ya. Aku salah dengar. Ya sudahlah. Tak apa. Maaf tuan je, mungkin saya salah dengar ke apa saya itu. Ya, kira tak ada, ya. Tak ada apa-apa, ya. Baliklah orang ni, kesian. Besok jumpa lagi. Jangan lupa tau, malam ni datang ke rumah saya. Agaknya memang malam ini bukan malam tadi agaknya. Tak diingat pun. Semalam saya pergi rumah awak begitu. Tak ingatkan, salah orang pun tak ingat. Silap orang dengan dia pun tak ingat. Itu semalamnya kes. Ini hari undangan baru, kena layan baru.
Semalam punya kes lain cerita. Dan tak ada apa-apa, dah tutup book dah tak ada, aku dah redha dengan dia, dah tak ada apa-apa, aku tak ingat pun perkara itu. Puan, malam ni jemput datang rumah saya ya, jaman makan. InsyaAllah saya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa lagi? Allah, ada apa lagi? Oh, minta maaf lah, saya salah dengar lagi. Apa ni, aku salah dengar, kau asyik begini saja, kebelingar lah aku ni, umpamanya ya. Hari ketiga jemput lagi. Tuan yang datang rumah saya jemput. Setiap kali datang dengan gembira. Terima kasih sudi undang, terima kasih, besar hati terima. Dan datang susah payah juga setiap kali. Tak ada kecil hati, tak ada ambil dendam, tak ada alah main-mainkan aku perakus sangat ke, begitu gini ke. Datang macam biasa. Tak ada kesalahan orang, dimaafkan saja. Kali ketiga buka pintu lagi. Ada apa? Ada apa lagi ya? Oh, minta maaf tuan, saya asyik silap saja. Dia saja yang minta maaf. Dia orang tu salah tu lain cerita. Aku memenuhi undangan orang. Walau berapa kali, walau apa tu lain cerita. Pokoknya ni kira undangan baru. Setiap kali aku memenuhi. Dia abaikan ke apa tu dia jawab. Aku punya hal. Aku punya hal. Dia nak balik. Sekejap tuan. Minta maaf. Sebetulnya memang saya undang awak 3 malam. Tapi ini pasal saya nak pastikan. Saya dengar banyak orang cakap awak ni beginilah. Tapi saya tak tahu betul kecuali diuji. Setanggi gaharu, mana tahu wangi tak wangi kecuali dah dibakar, betul tak? Jadi saya nak tengoklah apa ia sih, jangan sampai saya tersalah sanjung kepada orang. Saya dah tengok, minta maaf tuan-tuan, minta banyak tuan, banyak-banyak minta maaf. Oh, tak ada apa-apa, jemput makan masuk dalam. Ini kan batu hidangan, Allah. Sebenarnya kita nak sebut di sini, tak ada marah, tak ada dendam, datang aja macam mana pun. Kiranya dimain-mainkan orang kan. Tak kisah. Orang yang macam aku layak dimain-mainkan. Orang yang macam aku tak anggap itu sebagai main-mainkan pun. Memang patut dilakukan pada aku. Kenapa? Dosa aku banyak pada Allah Ta'ala. Kita biar aku ini berulang-ulang di muka pintu orang. Aku kena berulang-ulang cari reda Allah Ta'ala lagi. Ya, orang-orang salih begini. Itu lupakan kesalahan orang pada kita. Habib Muhammad bin Alwi bin Shihab, Mufti Abdul Rahman dia. Zaman komunis, zaman kita tahun 70-an ya. Dah selesa, dah apa semua ya. Dah mula nak pembangunan ya. Hadramaut baru mula dicengkam oleh komunis tau. Sian alim ulama tok-tok mereka tu. Merdekanya lambat. Pernah dijajah oleh Perancis, pernah dijajah oleh British. Lepas itu dijajah oleh komunis. Lepas penjajah je komunis ambil alih. Samalah macam tanah Melayu kita kan. Nak lepas daripada British, daripada Jepun aja, terus komunis nak ambil alih kan. Mereka tak ada daya nak pertahankan. Maka dalam era kita tengah sibuk lawan-lawan komunis kat hutan kita apa semua, mereka dicengkam oleh komunis. Komunis ni zalim. Komunis ni siapa? Orang lokal dia juga. Dia jadi tali barut yang anti habaib, yang anti pahaman kita. Tak suka orang tahlilan, tak suka orang mauludan, semua begitu ya. Terus dia bukan main support jadi tali barut pada komunis. Asal pagi aja Habib ini suruh panggil beratur depan pejabatnya datang. Tak nampak tak ada Habib fulan, tak ada datang sign saja, setiap pagi kena datang. Sebab ni kena pemimpin-pemimpin masyarakat, orang-orang alim kan. Dia takut kalau orang ni bawa pemberontakan apa. Tak datang tu maknanya tak taat. Dan tak datang dia cari mana dia ni sudah pergi, mana dia bikin itu. Dia berani lawan kita pulaknya. Dibuli Habib ni. Satu hari asal pagi beratur Habib ni depan dia nak sign, lapor diri. Satu hari pagi-pagi orang ketuk pintu. Habib Muhammad buka. Ada apa? Waalaikumsalam. Apa hal? Apa hajat? Nak bilang Habib, bapak saya meninggal. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapakmu siapa ya? Bapak aku pulan-pulan yang selalu tengking Habib. Ketua komunis rupanya. Yang asal pagi Habib beratur sign depan dia. Bapak aku baru meninggal. Oh ya. Habib, aku minta Habib sembahyangkan jenazah bapak aku, boleh tahu pula minta Habib, tak minta komunis yang sembahyangkan. Minta Habib sembahyangkan bapak aku, boleh? Boleh, insya-Allah. Kata Habib, maafkan kesalahan bapak aku. Sudah jangan sebut itu perkara silam. Ini dia sudah meninggal. Rahmat Allah Taala atas dia. Semalam berderet Habib ni beratur depan dia, ditengking dia. Hari ni berderet Habib tu sembahyangkan jenazah dia, semua baca Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Tak ada satu empat dia, tak ada satu apa. Bacakan Quran lagi atas kubur dia. Orang-orang gini ya, kita contohi akhlak mereka ya.
akhlak mereka, begitu ya. Bukan pasal komunis ni mulia, pasal orang-orang ni mulia. Kenapa nak muliakan orang jahat? Kenapa nak muliakan begitu? Bukan orang jahat, bukan apa. Akunya perlu nak kena jaga adab aku. Walau terhadap siapa sekalipun, ya. Kata setengah ulama bahawasanya Allah Ta'ala itu iaitu mewahyukan kepada Nabi Daud AS bahawasanya menghantar ia akan kursi bagi Luqman Al-Hakim dan diajari akan kamu akan ilmu hikmah. Maka menghantar ia akan kursi, maka naik atasnya Luqman Al-Hakim dan berkata, hai Daud, peliharakan olehmu daripada aku akan 5 perkara, supaya masuk di dalamnya ilmu segala orang yang dahulu-dahulu dan ilmu orang yang kemudian. 5 perkara kau jaga, insya-Allah ilmu akan datang. Ilmu daripada ilmu orang zaman dahulu dan ilmu kemudian akan datang perkara, ya. Akan datang pada kita kalau kita jaga 5 perkara ini. Mudah-mudahan kita dapat tengok, ya. Yang pertama, bahawa adalah lobamu atas menghimpunkan dunia dengan sekira-kira martabatmu di dalamnya. Nanti ilmu datang. Bahawa adalah lobamu atas menghimpunkan dunia dengan sekira-kira martabatmu dalamnya. Kau perlukan dunia, ikut levelmu. Bukan bilang tak ada langsung tau, ikut levelmu. Level kita apa kat dunia? Orang yang nak meninggalkan, itu martabat yang sudah pasti. Level kita dalam dunia, martabat kita apa? Orang yang akan meninggalkan dunia. Level kita kat dunia apa? Hamba Allah. Jadi ingat, jangan, level aku kat dunia, aku imam besar. Level aku kat dunia, aku manager. Maka martabat aku memerlukan aku kekayaan begini. Lah. Ingat martabat kita yang hakikat. Martabat kita hakikat hamba Allah, penghuni sementara atas muka dunia yang ditipu oleh dunia. Itu martabat kita. Maka ambil dunia ikut level martabat kita. Dan kena sedar martabat kita itu apa? Martabat kita, martabat saya manager. Martabat saya ulama besar umpamanya, ya. Saya perlukan dunia yang banyak untuk martabat kita hamba yang hina, yang dudukkan dalam hamba Allah, penghuni dunia yang sementara dan dunia sedang menipu kita. Itu martabat kita. Jaga martabat itu paling baik lagi, ya. Baik. Kedua, bahawa adalah lobamu itu amal akhirat dengan sekira-kira martabatmu di dalamnya. Martabatnya dalam akhirat. Untuk cari akhirat, kena loba ikut martabat ke akhirat. Macam mana, apa ke akhirat? Apa martabat kita? Hamba yang menghadap Allah pada hari yang kekal abadi. Hamba yang menghadap Allah pada hari yang tak ada amal lagi. Hari menghadap Allah. Hari yang pada ketika itu amal baik, amal buruk dah tak ada ditukar ganti. Maka lobakan amalanmu ikut martabatmu di akhirat. Martabat kita di akhirat apa? Orang yang takut masuk neraka. Martabat kita di akhirat apa? Orang yang takut haus dahaga di padang mahsyar. Orang kita di akhirat apa? Takut hisab dan mizan. Rupanya amalan kita direject oleh Allah Ta'ala. Maka amalan kita, bagaimana martabat kita di sana? Maka amalan macam mana yang kita kena buatkan? Sebanyak mungkin. Amalan apa lagi kena buatkan? Bagaimana amalan kita kena buatkan? Sebanyak mungkin, sebaik mungkin, dan sesembah mungkin kepada Rabbul Alamin, biar diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Dan bahawa adalah bertemu atas mengerjakan maksiat dengan sekira-kira sabarmu atas azab neraka. Baik. Kalau nak buat maksiat, boleh. Bukan bilang tak boleh. Ini semua daripada hadis Nabi pun ada sebut, ya. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali ada sebutkan, ya. Nabi ada ditukilkan hadis Nabi, buat maksiat. Kadar kamu sanggup berapa lama dalam api neraka. Istilahnya, duduklah berapa lama di KL. Ikut kadar berapa banyak duit kau bawa di sana. Bekal. Saya bawa duit cuma RM50. Agak-agak boleh kat KL 3 hari tak? Nak sewa hotel pun tak boleh bayar. Nak beli makanan pun mahal. Baik. Kalau sekat RM50 tak payah banyak. Sudahlah kau datang, kau jenguk-jenguk sikit. Dapat beli makanan sikit, nasi sebungkus, beli tiket balik tu lagi baiklah. Begitu, ya. Begitu. Kalau belanjalah di shopping center. Ikut kadar duitmu yang banyak. Kalau duitnya banyak, tebal walletnya. Masuk shopping center, 3 jam pun tak tipis-tipis. Boleh lagi lama lagi lah. Kalau duitnya setakat RM5 masuk shopping center, tak payah, sudahlah, pasar raya pun dah cukup lah. Neraka gitu. Boleh buat maksiat. Saya tak boleh tinggal maksiat lah. Macam mana, ya? Ya buat.
ikut berapa lama awak sanggup kat neraka. Rasa-rasanya saya ikut dalam neraka tu dalam 3 tahun boleh tahan lah. 3 tahun tu berapa gunung dosa? Taruhlah 3 gunung dosa. Kau jangan buat lebih daripada itu. Saya pula tak tahan. 3 minggu saya dah tak tahan. Saya 3 minit pun tak tahan. Saya 3 detik pun tak tahan. Saya setengah detik pun tak tahan. Maka kau kena buat maksiat ikut kadar kemampuan kita punya bertahan dalam api neraka. Ya. Bagus ya cakapnya, tak bilang jangan maksiat. Boleh maksiat pun, seronok kita dengar. Maksiat kan orang suka enjoy ya. Tapi jaga-jaga ikut kadarmu berapa lama tahan dalam api neraka. Dan bahawa adalah khidmatmu akan Tuhanmu dengan sekira-kira hajatmu kepadanya. Kalau kita ada hajat dengan orang besar, kita khidmat dengan dia tak? Oh, khidmat dengan dia. Tuan nak saya bikin apa? Tuan asalkan lulus sini Tuan. Jadi apa yang saya kena buat Tuan? Apa gini? Awak kena buat begini dulu. Awak kena begini, awak kena gini, awak kena gini. Kami kena buktikan. Baru kami luluskan. Tak apa Tuan. Khidmat betul-betul. Khidmat dengan Allah Ta'ala ikut berapa kita perlu dengan Allah Ta'ala. Ada kita keperluan dengan Allah Ta'ala tak? Aku tak heran. Allah Ta'ala tak beri aku syurga pun aku tak kisah. Aku tak masuk kubur aku tak kena himpit pun aku tak kisah. Kat dunia pun rezeki aku semua dari aku punya usaha sendiri. Betul? Tuhan bilang kalau kau tak nak taat sama aku, jangan tinggal bawah kolong langitku, cari Tuhan lain. Allah. Jika engkau kehendak bahawa engkau berbuat maksiat akan Tuhanmu, maka tuntut olehmu akan tempat yang tiada melihat dia akan dikau. Kalau nak buat maksiat pun boleh. Tapi tolong buat kat tempat yang Tuhan tak lihat. Bukan manusia tak lihat, yang Tuhan tak lihat. Di mana? Pergi space lah. Pergi bulan. Bulan pun Tuhan lihat lah. Kau kat mana pun Tuhan lihat. Semua tu alam adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya, kalau ada kau ini 5 perkara kau jaga, segala ilmu datang padamu. Kadang orang-orang begini hatinya suci, hatinya ikhlas, hatinya takwa. Maka ilmu orang-orang terdahulu, orang terkemudian Allah Ta'ala akan curahkan padanya, akan futuhkan. Dan ini semua termasuk tawaduk, termasuk rendah diri. Subhanallah. Orang kalau rendah diri, Allah Ta'ala curahkan ilmu padanya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir da'wahum alhamdulillah.